السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan afiah, nikmat diberikan kesihatan yang baik insya-Allah. Pada masa yang sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memudahkan lagi kita dapat bertemu pada pagi ini dalam majlis ta'lim, majlis ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat insya-Allah, dan pada masa yang sama semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan bagi kita dapat mengambil pelajaran yang baik, dipermudahkan dapat beramal dan juga sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Hari ini 11 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Tsani 1443 Hijriah hadirin. Alhamdulillah, begitu cepat masa berlalu. Semoga semua yang hadir pada malam ni sama ada dekat dalam Zoom dan juga dekat FB Live dalam keadaan afiat insya-Allah. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pengajian kita tuan-tuan berkaitan dengan qawaid Quraniyah, kaedah-kaedah Al-Quran dalam kehidupan, dan pada pagi ini merupakan siri yang ke-12. Alhamdulillah. Baik, kaedah yang ke-29 tuan-tuan ni, kaedah kita yang ke-29 dan juga kaedah kita yang pertama pada pagi ni yang dinukilkan oleh penulis kitab Syekh Dr. Umar hafizahullah taala, yang dinukilkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-45. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Yang bermaksud, dan Allah lebih mengetahui berkenaan musuh-musuhmu, cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kamu. Dan kaedah ke-29 tuan-tuan rahmati Allah merupakan potongan ayat wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang musuh-musuh kamu. Hadirin yang dirahmati Allah taala, kaedah Al-Quran ini merupakan di antara kaedah berkaitan kehidupan kita sesama manusia, dan pastinya hadirin yang dirahmati Allah dalam keadaan kita hidup di zaman ataupun zaman yang terakhir, zaman yang penghujung tuan-tuan dirahmati Allah, dalam keadaan fitnah akhir zaman, pastinya keperluan ataupun menjadi di antara keperluan untuk kita menyebarluaskan kaedah ini, sebab ia merupakan di antara kaedah yang sangat penting di zaman ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dapat mempelajarinya insya-Allah
dan mempraktikkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Dr. Umar dalam kitab beliau Qawaid Quraniyah menyatakan bahawa apabila kita ingin berusaha untuk memahami kaedah yang tuan-tuan, kita nukilkan terlebih dahulu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-44 hingga 46. Ayat yang ke-44, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah wa yuriduna an tadillu as-sabil. Tidakkah kamu memerhatikan orang yang telah diberi bahagian kitab, yakni Taurat, mereka membeli kesesatan dan mereka mengkehendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian pada ayat yang ke-45, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuh kamu. Cukuplah Allah menjadi penolong, pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu. Kemudian hadirin, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'ana fid din. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Nah, iaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya dan mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mahu menurutinya, dan mereka mengatakan pula dengarlah, sedangkan engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan ra'ayna, mereka mengatakan ra'ayna dengan memutar balikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan wara'ina, afwan, ra'ayna dengan memutar balikkan lidahnya dan mencela agama, sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah Ta'ala melaknat mereka kerana kekafiran mereka. Mereka tidak beriman melainkan sedikit sekali. Hadirin. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, daripada ayat ini ia merupakan satu bentuk celaan kepada Alkitab ataupun ahli kitab, tuan-tuan, yang merupakan di antara musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan secara umumnya ayat ini menjelaskan kepada kita berkaitan dengan musuh-musuh kita, hadirin, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan sendiri berkenaan tentang mereka. Pada masa yang sama Allah Taala juga menyatakan wallahu a'lamu bi'a'daikum, dan Allah Taala Maha mengetahui ataupun lebih mengetahui berkenaan tentang musuh-musuh kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, apabila kita menelusuri apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan musuh-musuh kita sebagai mukmin yang utama, hadirin, ada 3 digolongkan oleh para ulama yang merupakan di antara musuh-musuh kita, dan kita kena ketahui mereka ini merupakan di antara musuh-musuh kita yang kita kena berusaha untuk berhati-hati dengan mereka, berusaha untuk menjauhi mereka, berusaha untuk kita katakan berusaha untuk berpegang teguh dengan apa yang kita imani, apa yang kita yakini, supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh mereka. Siapa di antara musuh-musuh kita yang utama, hadirin? Yang pertama sekali musuh Allah Ta'ala juga, iaitu Iblis. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam juga merupakan di antara musuh-musuh kita yang Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian orang-orang ini yang dinyatakan di dalam Al-Quran berkenaan permusuhan mereka kepada kita. Maknanya hadirin, 3 golongan ni merupakan di antara musuh-musuh kita, sama ada yang kita nampak ataupun yang kita tak nampak. Sama ada yang kita sedari ataupun yang kita tidak sedari. Dan pastinya mereka semua ni, hadirin, kita kena ketahui mereka merupakan musuh kita, dan kita kena melayani mereka sebagai musuh. Maknanya hadirin kena berhati-hati. Kita berusaha untuk memerangi mereka. Memerangi maksudnya apa? Kita berusaha untuk menentang mereka. Kita berusaha untuk memperteguhkan iman kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terpengaruh dengan musuh-musuh kita. Baik. Kemudian
Kita jelaskan satu persatu tuan-tuan berkaitan dengan musuh kita. Seperti yang dijelaskan juga oleh Dr. Umar hafizahullah taala. Yang pertama, musuh Allah taala juga, iaitu iblis. Iblis ni hadirin bukan sahaja musuh Allah taala juga, pada masa yang sama ia juga merupakan musuh kita. Dan Al-Quran banyak memberikan peringatan berkenaan tentang bahaya iblis dan juga permusuhan mereka terhadap kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka anggaplah ia sebagai musuh kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin perhatikan perkataan Allah, fattakhidhuhu aduwwa. Maka kamu kena mengambil ia sebagai musuh, ataupun maka kamu kena menganggap mereka ini sebagai musuh kamu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kerana sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Wal'iyadzubillah. Hadirin, jelas daripada firman Allah Ta'ala bahawa iblis, syaitan merupakan musuh kita yang nyata walaupun kita tak nampak mereka. Pada masa yang sama tuan-tuan, di samping kita ketahui mereka itu musuh kita, kita kena mengambil langkah dan kita kena menganggap mereka itu musuh. Kita kena layan mereka sebagaimana mereka itu musuh. Bukan seperti mana lawan kepada musuh iaitu rakan tuan-tuan. Pada masa yang sama kita berhati-hati agar tidak terjebak menjadi di antara rakan-rakan ataupun saudara-saudara iblis ataupun syaitan. Wal'iyadzubillah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam alaihi salam. Maka mereka pun sujud melainkan iblis. Dan iblis merupakan di antara golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya, patutkah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripada aku, sedangkan mereka adalah musuh kamu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti daripada Allah bagi orang-orang yang zalim. Hadirin, dua ayat daripada ayat Al-Quran yang kita kongsikan berkaitan dengan iblis ni tuan-tuan, jelas menunjukkan bahawa iblis merupakan musuh kita. Allah SWT sendiri yang menyatakan bahawa iblis adalah musuh kita dan kita kena menganggap mereka itu musuh kita dan kita kena menjauhi mereka. Kita kena berusaha untuk tidak mengikuti hasutan mereka, tidak menjadi di antara rakan-rakan mereka. Kita kena menjauhi mereka, hadirin yang dirahmati Allah. Pada masa yang sama semestinya hadirin kita kena berusaha untuk memohon ampun, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan, godaan, belitan, hasutan iblis. Yang mana mereka ini hadirin merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan umur yang panjang. Pada masa yang sama disebabkan umur yang panjang itu mereka mempunyai pengalaman yang panjang dalam apatah lagi dalam berusaha untuk menyesatkan manusia. Pastinya hadirin yang dirahmati Allah, kita sangat berharap pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Dan kita tak mampu tuan-tuan melainkan dengan bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kehidupan kita kita kena banyak membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam doa-doa kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk kita panjatkan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan daripada godaan, hasutan, belitan, tipu daya iblis yang sangat halus. Itu yang pertama. Yang kedua, musuh-musuh kita siapa lagi tuan-tuan dirahmati Allah yang Allah Taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, iaitu orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Orang-orang kafir yang memerangi orang-orang Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 101,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Dan apabila kamu bersafar di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan solat kamu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pastinya orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin merupakan musuh-musuh kita, hadirin. Dan di antara misi mereka, orang-orang kafir ni, sama ada di kalangan Yahud maupun Nasara ataupun selain daripada mereka, mereka senantiasa berusaha untuk membuatkan ataupun menyebabkan kaum muslimin itu keluar daripada agama mereka. Dan mereka tak akan reda, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehinggalah kaum mukminin ataupun orang Islam itu mengikuti jejak langkah mereka. Sebab itu di antara misi mereka, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan perkara tersebut, mereka tidak akan reda, lan tarda, kan? Mereka tidak akan reda, tuan-tuan dirahmati Allah, selagi mana hatta tattabi'a millatahum, sehingga mana orang beriman ataupun kita ni mengikuti agama mereka. Dan mereka jelas merupakan di antara musuh-musuh kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan mereka terhadap kita sangat dahsyat, tuan-tuan. Pada masa yang sama, itu di antara maksud mereka, memerangi kita. Selagi mana kita tidak mengikuti agama mereka, tuan-tuan, selagi itu mereka tidak akan reda dan mereka akan terus-menerus memerangi orang-orang Islam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dalam surah Al-Mumtahanah, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Menjadi isu bila tak dapat barang dia Rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihada fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka, yakni berita-berita daripada Nabi SAW, kerana rasa kasih sayang. Walhal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepada kamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu kerana kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keredaanku, janganlah kamu melakukan perbuatan demikian. Kamu memberitahukan secara rahsia berita-berita berkaitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka kerana rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jika mereka menangkap kamu, nescaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kamu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kamu dengan menyakiti kamu. Dan mereka ingin kamu kembali kafir. Jelas hadirin, Allah Ta'ala menyatakan bahawa la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Janganlah kamu menjadikan musuhku dan juga musuh kamu, iaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama terlebih dahulu, tuan-tuan, seperti mana kita sebutkan sebentar tadi. Kemudian ayat yang ke-8 dan juga ayat yang ke-9 dalam surah Al-Mumtahanah, Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim
innallaha yuhibbul muqsitin. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, Allah tidak melarang kamu untuk melakukan kebaikan dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu daripada negeri kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Ta'ala hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan kamu orang-orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusir kamu daripada negeri kamu dan membantu orang lain untuk mengusir kamu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jap. Baik, sekejap ni. Saya kena mute-kan dulu tuan-tuan. Siapa yang tak mute lagi? Ada yang tak mute lagi? Baik. Hadirin, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran yang kita bacakan sebentar tadi menunjukkan bahawa mereka merupakan musuh kita, tuan-tuan. Dan kita kena fahami, orang-orang kafir yang merupakan musuh kita siapa? Mereka yang memerangi kita. Adapun mereka yang tidak memerangi kita, tuan-tuan, kita tak, Allah Ta'ala tak nyatakan mereka sebagai musuh kita. Bahkan di antara tanggungjawab kita, tuan-tuan, untuk kita mengajak mereka kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab kita untuk menyampaikan dakwah kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita asbab hidayah, mereka dapat memeluk Islam, mereka dapat beriman seperti mana kita beriman. Dan pastinya, tuan-puan hadirin, iman tu memiliki kemanisan. Iman tu memiliki kemanisan. Apabila seseorang itu beriman, hadirin, maka ia akan merasakan kemanisan beriman. Iman tu ada manisnya, tuan-tuan. Dan mereka yang beriman sahaja yang mengetahui betapa manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat beribadah, nikmat mengerjakan amal saleh, ini semuanya nikmat, tuan-tuan. Dan semua Allah Ta'ala memberikan kita rasa nikmat ketika mana kita beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, yang ketiga hadirin, siapa di antara musuh-musuh kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran? Seperti mana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu orang-orang munafik, tuan-tuan. Orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Munafiqun ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alayhim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Hadirin, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahawa setiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka bagaimanakah mereka sampai dipalingkan daripada kebenaran. Hadirin, di antara musuh kita yang nyata yang Allah Subhanahu wa taala, musuh kita yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran adalah orang-orang munafik, tuan-tuan. Orang-orang munafik yang mereka nampak pada zahirnya mereka itu beriman, tetapi hati mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billah. Semoga Allah memelihara kita termasuk di antara golongan orang-orang munafik. Pada masa yang sama, semoga Allah memelihara kita daripada ciri-ciri orang-orang munafik. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan ciri-ciri orang munafik yang betul-betul rahmati Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, apabila mereka wa idza hadatha kadhiba, apabila mereka berkata-kata, mereka berbohong. Apabila mereka berjanji, mereka melanggari janji mereka. Wa idza tumina khana, apabila mereka diberikan amanah maka mereka khianat. Wal iyadzu billah. Ala kulli hal hadirin,
mereka merupakan di antara orang-orang munafik yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka adalah musuh-musuh kita. Dan kita kena menganggap mereka sebagai musuh kita, dan semua Allah memelihara kita daripada golongan-golongan munafik. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah kita mengetahui berkaitan dengan musuh-musuh kita, tuan-tuan, pastinya ada beberapa perkara yang kita boleh ambil iktibar ataupun ambil pengajaran. Yang pertama sekali, kita kena mengetahui berkenaan musuh-musuh kita agar apa, tuan-tuan? Agar kita dapat menjauhi dan berhati-hati dengan mereka. Siapa yang nyatakan mereka ni musuh-musuh kita, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama Allah nyatakan, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Maha mengetahui, tuan-tuan, berkaitan dengan musuh-musuh kita. Siapa yang lebih mengetahui berkaitan musuh kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui isi hati-hati manusia, tuan-tuan, yang mereka sembunyikan dalam hati-hati mereka. Sebab itu kita kena berusaha untuk mengetahui ciri-ciri mereka. Untuk apa? Untuk kita jauhi dan berhati-hati. Kemudian Allah Ta'ala lebih mengetahui berkenaan musuh-musuh orang yang beriman. Pastinya, tuan-tuan, sebab Allah Maha mengetahui. Allah Rabbul Alamin. Allah yang Maha mencipta. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pemeliharaan, tuan-tuan. Kemudian beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Hadirin, apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan firman-Nya dalam Al-Quran dan juga hadis dari Nabi SAW, dan hadis-hadis Nabi, di antara ciri-ciri orang yang beriman ni, tuan-tuan, sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan juga pada masa yang sama mereka taat. Mereka mendengar dan juga mereka taat apa yang disampaikan kepada mereka. Mereka takkan banyak bertanya, tuan-tuan. Mereka takkan banyak bertanya. Mereka takkan banyak memberikan alasan-alasan. Mereka takkan banyak menyatakan sekian kan, sebagaimana yang dinyatakan di antara sifat-sifat orang-orang yang munafik, wal'iyadu billah. Kemudian yang keempat, hadirin, kita sebagai mukmin, kita kena terus berusaha untuk memahami Al-Quran dan juga isi kandungannya, tuan-tuan. Sebab itulah seingat saya ada di antara perkataan sahabat Nabi ataupun ulama salaf kepada kita, apabila kalian ingin mengetahui di antara ilmu ataupun apabila kalian nak berusaha untuk memahami ilmu berkaitan dunia dan juga akhirat, maka kalian usaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua, insya-Allah, daripada musuh-musuh kita, sama ada musuh-musuh yang zahir maupun musuh-musuh yang batin. Sama ada musuh-musuh yang kita nampak maupun musuh-musuh yang kita tidak nampak. Wallahu a'lam. Jelas, tuan-tuan, ada persoalan tak? Baik. Boleh faham, insya-Allah, untuk kaedah kita yang pertama ni? Ada persoalan tak? Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Azia, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, silakan. Okey, nak tanya Ustaz ya, yang tentang kita kena orang kafir ya yang memerangi orang Islam ni ya. Ya. Okey, tapi dalam negara kita sekarang ni ya, pemimpin kita ramai orang kafir kan Ustaz ya. So Ya. bila dalam pemilihan tu ya, memang kita tak boleh ya melantik orang kafir ni jadi pemimpin kita. Macam mana Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Puan Azia. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Persoalan yang sangat menarik. Jelas dalam Al-Quran, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan berkaitan dengan larangan untuk melantik orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin kita, tuan-tuan. Baik. Jelas hadirin, sebagai mukmin perkara itu jelas dalam Al-Quran. Cuma dalam konteks kita dekat Malaysia ni, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, konteks dalam keadaan kita katakan pemerintahan, sistem dekat negara kita, tuan-tuan, mengambil sistem demokrasi berparlimen kan. Mengambil sistem demokrasi yang mana menjadikan secara umumnya majoriti ataupun sistem undian lah kan. Baik.
Dan persoalan ni jelas tuan-puan, memang dah ditanyakan juga kepada para ulama ahli ilmu dekat negara kita khasnya. Jelas, baik. Dalam keadaan secara umumnya, kalau contohlah tuan-puan, saya boleh bagi contoh secara jelas. Contohlah kawasan kita tu, kawasan kita tu dia punya calon-calon di kalangan orang Islam, mukmin dan juga orang kafir. Wallahu ta'ala bisawab tuan-puan, saya pun nak cerita, nak jawab pun secara terperinci saya pun tak ketahui secara jelas lah. Cuma yang paling penting adalah dalam keadaan sistem demokrasi berparlimen ni tuan-puan, yang mana menjadikan sistem undian kepada calon-calon yang dilantik. Jika kita tanyakan ataupun jika kita tanya merujuk kepada siasat syariah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pastinya jelas jika di sana orang yang beriman, ada pilihan untuk orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman, maka kita kena pilihlah orang yang beriman. Cuma dibahaskan juga oleh para ulama dari sisi sudut calon tu sendiri tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagaimana calon tersebut, bagaimana secara zahirnya lah, secara zahirnya calon tu sendiri macam mana. Cuma yang paling penting tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena memahami bahawa walan tarda al-yahud wan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang kafir yang tuan-tuan dirahmati Allah, sampai bila-bila pun Allah Ta'ala sendiri nyatakan di dalam Al-Quran, mereka tidak akan redha kepada orang yang beriman sehingga mereka memeluk Islam. Maka kita katakan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan tanya saya lah, saya pun nak jelas berkaitan dengan siasat syariah ni tuan-tuan, bukan bidang saya secara detail. Cuma dalam konteks kita dekat Malaysia ni, contoh kita boleh berikan contoh secara terus, jika calon tu orang Islam dan juga orang kafir, kita pilih orang Islam lah. Dan pada masa yang sama kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga orang Islam, orang beriman tu tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka, Allah Ta'ala memudahkan mereka dapat memimpin, menjalankan amanah mereka sebaik yang mungkin. Cuma jika kedua-dua calon tu orang yang tidak beriman pada Allah tuan-tuan, maka kita boleh memilih di antara yang kurang mudaratnya kepada kaum muslimin, sebagai contoh. Sebab sistem kita dekat Malaysia tuan-tuan yang dirahmati Allah, sistem demokrasi. Dan pastinya sistem demokrasi ini merupakan di antara sistem yang baru ya tuan-tuan, yang mana demokrasi ini tidak ada di zaman Nabi SAW, dan umumnya di zaman Khulafaur Rashidin dan Mahdiyin tak ada tuan-tuan. Secara umumnya lah. Maka apa yang kita boleh usahakan adalah macam mana untuk kita memilih pemimpin-pemimpin kita jelas daripada kaum mukminin. Cuma mungkin akan timbul persoalan juga jika dua-dua kaum mukminin tuan-tuan, jika dua-dua calon di orang-orang Islam, maka kita pilihlah yang kurang mudaratnya kepada Islam ataupun kaum muslimin itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu je lah yang saya boleh jawab. Cuma memang seingat saya tuan-tuan, memang dah ada dah jawapan berkaitan dengan persoalan tu dekat dekat Jabatan Mufti ada kot rasanya. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin boleh berikan saya masa 1-2 minit untuk saya semak sekejap bagi jawapan yang lebih terperinci lah, insya-Allah. Baik. Memang dah ada dah dinukilkan dekat Jabatan Mufti tuan-puan ni pada tahun 2018. Lama dah ni, tahun 2018. Mengundi calon bukan Muslim dalam pilihan raya. Dah ada, agak panjang dah dekat situ, yang dinukilkan oleh tim Mufti Wilayah semasa tu tuan-puan. Mungkin saya boleh baca berkaitan dengan kesimpulan teruslah sebab panjang juga ni kan. Dinukilkan berkaitan dengan apa tuan-puan, dekat mukadimah ni dinukilkan berkaitan dengan bidang kepimpinan, kemudian ayat Al-Quran berkenaan pelantikan non-Muslim tuan-puan ni. Jelas ayat Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran ayat 28, Allah Ta'ala nyatakan la yattakhidul mu'minun al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Janganlah orang-orang beriman mengambil orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman, dan sesiapa yang melakukan yang demikian maka tiadalah dia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu apapun kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti daripada orang yang kafir itu. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 144
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Lebih kurang sama ayat itu, tuan. Kemudian suratul Maidah, suratul Mumtahanah, seperti yang kita bacakan tadi. Baik, mungkin kita boleh terus kepada kesimpulan, tuan-tuan. Pandangan yang terpilih mengikut mengikut mufti wilayah punya pasukan, tuan-tuan. Maka beliau menyatakan setelah meneliti dalil dan pandangan para ulama yang dikemukakan di atas, mufti wilayah, tuan-tuan, ketika itu berpandangan hukum mengundi non-muslim dalam pilihan raya dan melantik mereka sebagai pemimpin, melainkan pemimpin tertinggi, tuan-tuan. Melainkan pemimpin tertinggi. Maknanya kalau pemimpin tertinggi itu, pimpinan tertinggi itu wajib orang-orang yang Islam. Maka mereka mengatakan hukum mengundi non-muslim pilihan raya dan melantik mereka sebagai pemimpin kecuali pemimpin tertinggi adalah harus. Sebab itu saya katakan tadi, memang telah dibahaskan, telah dijelaskan, tuan-tuan, perkara itu. Sebab dalam konteks kita dekat Malaysia ni, sistem demokrasi. Bila mana sistem demokrasi, tuan-tuan rahmati Allah, adanya di sana calon-calon yang Islam dan juga calon-calon yang belum Islam. Pada masa yang sama, tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ada beberapa alasan dinyatakan oleh mufti wilayah. Yang pertama sekali, wakil rakyat tersebut bukan ketua ataupun imam. Bukan ketua ataupun imam. Jelas panjang juga dijelaskan kat sini. Kemudian yang kedua, wakil rakyat tidak berkuasa menentukan dasar secara sendirian. Maknanya, dia tak boleh menentukan dasar secara peribadi. Kemudian yang ketiga, adanya di sana kontrak sosial di antara Muslim dan juga non-Muslim. Kemudian, tuan-tuan rahmati Allah, implikasi dalam masyarakat majmu', uruf seperti yang kita sebutkan tadi, uruf dekat Malaysia ni, tuan-tuan, dalam sebuah negara demokrasi, kan, negara yang mengamalkan sistem demokrasi dan pilihan raya dalam melantik seorang pemimpin, tuan-tuan. Konsep kewarganegaraan dalam sebuah negara bangsa, cuma itulah disebutkan, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam kesimpulan, tuan-tuan, jelas hukum asal mengundi bukan Muslim dalam pilihan raya dan melantik mereka sebagai pemimpin adalah harus, melainkan apabila terdapat sifat mendatang seperti memberi ancaman kepada kemuliaan Islam, tiada sifat amanah dan tiada kepakaran dalam melaksanakan tugas. Kesemua faktor ini haruslah diambil kira dalam membuat keputusan sebelum mengundi dan memilih. Selain memastikan, ini di-highlightkan, tuan-tuan, ya, memastikan jawatan tertinggi negara seperti Perdana Menteri, portfolio hal ehwal Islam, Menteri Agama, tuan-tuan, dan juga pertahanan negara. Maksudnya 3 portfolio ni. Perdana Menteri, Menteri Agama dan juga Menteri Pertahanan adalah kekal disandang oleh orang Islam yang berkelayakan sahaja. Wallahu alam, itu yang disebutkan oleh mufti wilayah ketika itu, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri hafizahullah ta'ala. Allah Ta'ala al-Mustawab. Itu yang saya sebutkan tadi. Perkara ni memang dijelaskan dah oleh para ulama dalam konteks Malaysia, tuan-tuan. Wallahu alam, itulah Pak Azia yang saya boleh kongsikan. Okay, baik Ustaz. Ya, terima kasih. Saya nukilkan dia punya link dekat ruangan chat, tuan-tuan boleh sama-sama baca, ya, nanti insya-Allah. Baik. Kemudian ada persoalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jiran kita non-Muslim, yakni kafir, dia sangat baik dengan kita, bagaimana kita nak layan mereka? Sedangkan kita tahu mereka memusuhi Islam. Apa hukum kalau disayangi mereka? Baik. Hadirin, ni di antara 2 perkara yang kita katakan dalam satu individu ataupun non-Muslim itu. Dia sangat baik dengan kita, pada masa yang sama dia merupakan musuh Islam. Baik. Apa kita layan mereka, tuan-tuan? Jelas, maknanya bila dia sayang kita tu, maknanya dia seorang kafir yang baik lah. Maknanya kita boleh usahakan untuk tunjukkan akhlak yang mulia, kita dakwah mereka kepada tauhid, iman, Islam. Pada masa yang sama kita boleh doakan hidayah untuk mereka. Orang-orang yang belum Islam ni, tuan-tuan, kita boleh doakan hidayah untuk mereka. Doakan hidayah, semua Allah berikan hidayah mereka. Dalam keadaan mereka baik dengan kita, tuan-tuan, ni pastinya mereka ada sifat yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka hidayah. Apa hukum kalau disayangi mereka? Tak ada masalah lah. Maknanya kalau dia sayang kita, kita boleh usahakan, disebabkan dia sayang kat kita tu, kita boleh usahakan kita menjadi sebab hidayah buat dia. Kita tunjukkan akhlak yang mulia, kita ajak mereka kepada tauhid, kita ajak mereka kepada Islam secara hikmah, kan? Dan jangan lupalah untuk doakan mereka. Tak ada masalah, tuan-tuan, untuk kita mendoakan orang-orang kafir. Semoga Allah berikan mereka hidayah. Doa hidayah untuk orang kafir, tuan-tuan. Hanya doa hidayah. Adapun doa rahmat, doa keampunan, mereka tak boleh kita doakan.
Doa rahmat dan keampunan ni hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Adapun mereka yang tak beriman ataupun mereka yang belum beriman, tuan-tuan, mereka tak berhak untuk mendapat doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pergi kepada kaedah kita yang kedua yang kita kongsikan pada pagi ini, yang merupakan kaedah yang ke-30. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Kaedah yang ke-30 ini, tuan-tuan, merupakan potongan ayat wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kecukupan keperluannya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu kaedah yang berkaitan dengan akidah keimanan kita kepada Allah. Pastinya tawakal tu ada kaitan dengan akidah. Ada tawakal tu ada kaitan dengan iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal, tuan-tuan, ya Allah, ni tentang tawakal ni, tuan-tuan, nasihat tu untuk kita semua. Khasnya saya lah yang menyampaikan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Ta'ala akan memberikannya kecukupan, tuan-tuan. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Oh, tawakal, subhanallah. Kaedah ni terdapat, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun ma'ruf. Ayat ni dikenali ataupun umumnya mengenali bahawa ayat ni merupakan di antara ayat 1000 dinar. Wallahu ta'ala alam bisawab, tuan-tuan. Wallahu alam daripada mana asalnya, kita tak temui daripada Quran maupun sunnah Nabi SAW. Cuma kita kena faham bahawa ayat ni merupakan di antara ayat-ayat berkenaan tentang talak. Dan ayat ni pun di dalam surah At-Talaq, dalam surah yang membicarakan berkaitan dengan pensyariatan talak dalam rumah tangga. Maka ia merupakan satu perkara yang wallahu alam daripada mana asalnya. Yang paling penting, tuan-tuan, isi kandungan ayat ni adalah berkaitan dengan tawakal kepada Allah. Apabila seorang wanita diceraikan oleh suaminya, maka dia kena bertawakal kepada Allah. Yang berikan rezeki kepada mereka bukan suami mereka. Yang berikan rezeki kepada isteri bukan suami. Yang berikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Razzaq, Allah Ar-Raziq. Kaedah ini terdapat dalam konteks ayat-ayat berkenaan tentang talak, tuan-tuan, ini seperti mana yang kita sebutkan tadi di dalam surah At-Talaq yang menjelaskan khabar gembira daripada pensyariatan talak. Beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, tuan-tuan. Yang kita bacakan tadi ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kecukupan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Hadirin, ia merupakan di antara ayat-ayat berkenaan tentang talak, dan pada masa yang sama khabar gembira, tuan-tuan. Maksudnya khabar gembira adalah barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka kecukupan.
akhir zaman tuan-tuan. Macam-macam kan kalau kita baca statistik ataupun laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama sebagai contoh tuan-tuan ni, di antara perkara yang merisaukan kita adalah terlalu banyak penceraian yang berlaku. Terlalu banyak penceraian yang berlaku, khasnya di kalangan orang-orang Islam tuan-tuan. Yang kita risaukan orang Islam lah pastinya, sebab mereka saudara-saudara kita tuan-tuan. Wallahul musta'an. Saya ada pengalaman kerja dekat bahagian keluarga tuan-tuan sebelum ni, dekat Jabatan Agama. Di antara perkara yang kita risaukan tuan-tuan, setakat pengalaman saya lah beberapa bulan dekat Jabatan Agama, dekat bahagian keluarga tuan-tuan sebelum ni, di antara yang berlaku ataupun banyak pasangan yang memohon ataupun yang terlibat dalam masalah keluarga ni yang datang ke pejabat agama ataupun untuk mohon nasihat dan sebagainya. Bahkan yang nak bercerai pun banyak juga di kalangan pasangan-pasangan muda tuan-tuan. Di kalangan pasangan-pasangan muda yang kita sangat risaulah keadaan yang berlaku. Pengalaman saya tuan-tuan rahmati Allah sebelum ni, yang paling cepat saya duk handle kes tu tuan-tuan, baru 2 minggu, saya ingat saya, baru 2 minggu menikah tuan-tuan. Baru lepas 2 minggu menikah, datang pejabat agama nak bercerai dah. Maka sebelum nak bercerai tu, kalau nak dekat Jabatan Agama tuan-tuan, maka kita akan adakan sesi runding cara terlebih dahulu kan. Kita adakan appointment untuk dibuat suluh, untuk diadakan satu bentuk perdamaian. Maka ramai di antara pasangan-pasangan ni tuan-tuan rahmati Allah, pasangan-pasangan muda. Itu yang saya sebutkan tadi. Ada yang baru 2 minggu menikah tuan-tuan, datang dah. Masya Allah. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah memelihara kita, keturunan kita semua tuan-tuan. Dan ini di antara perkara yang sangat berbahaya tuan-tuan. Asasnya tuan-tuan yang rahmati Allah, setakat yang saya kendalikan tuan-tuan, bila mana kaum muslimin, mukminin khasnya apabila mereka meninggalkan agama dan amalan agama dalam kehidupan mereka. Khasnya apa tuan-tuan? Perintah salat. Perintah salat ni tuan-tuan merupakan di antara perkara yang asas dalam Islam. Apatah lagi mereka yang telah mendirikan rumah tangga ni tuan-tuan, tiang rumah tangga ni, kalau kita boleh sebutkan tiang lah tuan-tuan, keteguhan rumah tangga ni, di antara sebab keteguhannya adalah mengerjakan ibadah salat. Maksudnya menjaga ibadah salat ni tuan-tuan khasnya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Cuma salat ni memang dalam rumah tangga ni tuan-tuan kena jagalah. Dia bukan sekadar mengerjakan salat, jaga salat. Kalau sekadar mengerjakan salat tuan-tuan, memang 5 waktu, tapi entah ke mana waktunya, entah ke mana dia punya jemaah sebagai contoh kan. Tetapi kita kena usaha untuk jaga salat tuan-tuan. Jaga salat berjemaah di awal waktu. Kalau lelaki tuan-tuan, di mana azan diazankan, di masjid dan surau, kita usahakan pula jaga tuan-tuan. Sebab sekadar pengalaman saya lah tuan-tuan, sebelum ni dekat Jabatan Agama, bahagian keluarga, pasangan-pasangan yang ada masalah tuan-tuan, yang mendirikan salat ada juga, yang jaga salat pun ada, tapi tak banyak tuan-tuan. Mungkin ada beberapa kes sahaja, dan pada masa yang sama alhamdulillah agak mudah untuk kita selesaikan permasalahan mereka. Biasanya memang mudahlah alhamdulillah. Tetapi jika mereka yang meninggalkan salat ni tuan-tuan, maafkan saya, terlalu ramai tuan-tuan pasangan rumah tangga yang meninggalkan salat. Wal'iyadzubillah. Kadang memang setakat yang saya handle tu, secara umumnya yang bermasalah ni tuan-tuan, memang kalau kita tanya salat tuan-tuan, ya Allah, memang tunggang langgang. Bahkan ada yang memang tak pernah mengerjakan salat. Kalau kita sebutkan, kita tak ceritalah zaman muda dia tuan-tuan, semenjak berumah tangga memang tak pernah mengerjakan salat. Maka kita katakan, jika solat pun kamu tak mampu nak jaga, macam mana kamu nak memperolehi sakinah dalam rumah tangga? Walaupun kita katakan yang mengerjakan solat pun ada masalah tuan-tuan. Cuma masalah dia taklah seberat, taklah sepayah ataupun se-complicated mereka yang tak mengerjakan solat. Ala kulli hal tuan-tuan, sangat penting untuk kita bawa agama, amal agama dalam keluarga kita. Walaupun anak menantu kita telah mendirikan rumah tangga tuan-tuan, tapi sebagai mak ayah tuan-tuan, kita menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikan mereka tentang pentingnya untuk menjaga agama, pentingnya untuk menjaga amal agama. Jangan kita menjadi di antara mak ayah yang umumnya bila mana anak menantu telah mendirikan rumah tangga, kita pun kata pandai-pandailah kamu. Alah, takkan nak ingatkan pula tentang solat ni apa semua, benda asas lah. Hadirin kena ingatkan tuan-tuan. Allah berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Dan perintahlah ke ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat.
Hadirin, kita kena ingatkan anak menantu kita tuan-puan, apatah lagi mereka-mereka yang masih muda, yang masih mendirikan rumah tangga yang dalam keadaan masih muda tuan-puan. Yang tua pun sama tuan-puan ni. Kalau kes-kes kita yang kita kendalikan dulu, yang berusia pun bukannya sedikit tuan-puan, ada juga, ramai juga. Solat pun entah ke mana hadirin. Tuan-puan bayangkan umur dah 40-an, 50-an, bahkan yang saya duk handle tu tuan-puan 50-an lah. Saya rasa 60-an tu ada juga, tapi yang solat alhamdulillah. Cuma yang 40-an 50-an tuan-puan bayangkan tak solat. Tuan-puan bayangkan tak jaga solat. Ya Allah. Tuan-puan agak-agak jika mak ayah tu tak jaga solat secara umumnya tuan-puan, anak-anak mereka macam mana? Anak-anak mereka macam mana tuan-puan? Allahul musta'an. Kena pesan hadirin ni, saya saling mengingati. Sebab tu dalam rumah tangga kita tuan-puan, dalam keluarga besar kita, kita kena usahakan untuk hidupkan dengan majlis ilmu untuk keluarga kita. Kalau kita rasa kita tak ada kemampuan tuan-puan untuk ingatkan kepada anak menantu kita, keluarga kita tuan-puan, kita jemput siapa-siapa yang boleh berikan peringatan. Sebab ia merupakan di antara perkara yang sangat penting hadirin. Kita boleh buat halaqah ilmu untuk keluarga kita sahaja tuan-puan. Kan? Kadang kita rasa segan untuk kita cerita agama mungkin. Kita rasa segan nak nasihat sebagai contoh. Kita rasa segan nak tegur sebagai contoh. Maka kita boleh usahakan dengan apa tuan-puan? Mengadakan majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah Quran ke sebagai contoh kan. Sekarang ni pun sebab COVID-19 tuan-puan, kita pun dah boleh berkumpul secara maya tuan-puan kan. Walaupun sekarang ni dia boleh berjumpa kan, tapi tak ada masalah. Kadang keluarga kita jauh, macam saya daripada Sabah tuan-puan. Sekarang ni mudah kita boleh buat online kan, kita boleh jumpa dekat online. Memanglah berbeza, tapi tak tu usaha kita tuan-puan yang dirahmati Allah. Untuk yang jauh-jauh yang kita tak boleh nak jumpa selalu, kita buat halaqah Quran ke, kita buat majlis ilmu ke tuan-puan. Sesama kita, kalau tuan-puan boleh sampaikan sendiri nasihat itu lebih baik. Jika rasa segan dan malu, tuan-puan boleh jemput siapa-siapa asatidzah tu untuk nasihat kita, untuk berikan kita ilmu sebagainya. Dan ia merupakan di antara usaha kita untuk membawa diri dan keluarga kita sama-sama menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Penjelasan berkaitan dengan kaedah ini tuan-puan. Kaedah ini memberikan dua rahsia yang utama. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan peringatan. Kemudian yang kedua tuan-puan dan rahmati Allah Taala, ia merupakan satu bentuk ketenangan hati. Peringatan bagaimana tuan-puan, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertawakal dan juga bertakwa kepada Allah SWT. Pada masa yang sama, ketenangan hati bagaimana tuan-puan, apabila kita beriman, kita bertakwa, apabila kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita satu bentuk jaminan tuan-puan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Sebab itu kita kena yakin, kita beriman kepada Allah SWT. Allah Ta'ala memerintahkan kita bertawakal dalam semua urusan kehidupan kita tuan-tuan. Dunia maupun akhirat, kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah. Tawakal kita sebutkan tidak menafikan usaha tuan-tuan. Tawakal tidak menafikan usaha. Bahkan usaha tanpa tawakal ia merupakan bukan tawakal sebenarnya. Quran dan sunnah Nabi SAW juga memerintahkan kita berusaha untuk berusaha dan bertawakal. Berusaha dan bertawakal. Kalau tawakal tanpa usaha dia tuan-puan, ia bukan tawakal. Tawakal yang sebenar adalah tawakal dengan usaha. Ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pun pergi perang tuan-puan, Nabi pakai baju perang, kelengkapan perang. Adakah kita nak kata Nabi tak bertawakal kepada Allah? Tak, Nabi adalah mukmin. Nabi adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Para sahabat Nabi adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah. Tapi mereka pun keluar mencari rezeki tuan-puan berahmati Allah. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan tawakal tuan-puan, Nabi mengumpamakan burung. Apabila kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan kecukupan. Seperti mana Allah memberikan kecukupan pada burung yang mana mereka keluar pagi dalam keadaan mereka lapar tuan-puan, mereka balik dalam keadaan perut mereka kenyang. Bukan sahaja mereka dapat kenyang, mereka pun dapat berikan anak-anak mereka makan. Yang berikan rezeki siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran banyak memerintahkan untuk bertawakal kepada Allah Ta'ala. Di antara firman-Nya berkaitan dengan tawakal ada banyak kat sini tuan-tuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ayat tuan-tuan yang kita nukilkan berkaitan dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Firman Allah berkaitan dengan tawakal. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita boleh baca 5 kot tuan-tuan sebab kita tak banyak masa. Yang pertama sekali dalam surah Al-Imran ayat yang ke-160. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih
wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itulah hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang beriman bertawakal. Dalam surah An-Nisa ayat 81, hadirin. Alhamdulillah. Fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Alhamdulillah. Dan tawakkallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung. Dalam surah At-Taubah ayat 129, Allah berfirman, "Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkal." Alhamdulillah. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Hadirin, ya Allah, belasan ayat tuan-tuan, ni hanya belasan. Ada banyak lagi tuan-tuan ayat berkaitan dengan tawakal kepada Allah. Mukmin tuan-tuan, dia jangan putus asa. Dalam diary seorang mukmin tuan-tuan, dia tak ada istilah putus asa. Sebab apa? Dia ada Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbul Alamin yang memberikan kecukupan tuan-tuan. Allah tempat kita bertawakal kepada Allah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita putus asa dengan rahmat Allah tuan-tuan. Jangan pernah putus harap pada Allah SWT. Teruskan kita berusaha, berdoa, melakukan apa yang Allah Ta'ala suka tuan-tuan. Bertawassul dengan amal-amal saleh. Senantiasa melakukan kebaikan. Yakinlah pada Allah. Apa jua yang kita hadapi tuan-tuan, apa jua masalah, berapa besar masalah yang kita hadapi, ketahuilah Allah yang maha besar tuan-tuan boleh selesaikan apa jua permasalahan kita dengan bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kaedah kita yang kedua ni tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan boleh salin, tuan-tuan boleh rujuk insya-Allah ya. Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-61, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51, surah Yunus ayat 71, surah Hud ayat 133 dan seterusnya tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh rujuk nota ni dekat Telegram Academy Tadabbur Quran insya-Allah. Nanti Ustazuna Ustaz Yusuf Arba'in akan kongsikan. Nanti tuan-tuan boleh rujuk insya-Allah. Kita tak bacakan semua tuan-tuan sebab kita ada satu kaedah lagi kita nak kongsikan. Cuma belasan ayat ni tuan-tuan merupakan di antara perintah-perintah Allah berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus harap tuan-tuan. Bertawakal kepada Allah. Tawakal ini merupakan hiburan kepada orang yang beriman pada Allah. Jangan sekali-sekali kita berputus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah Taala. Khazanah Allah Taala sangat luas tuan-tuan. Khazanah Allah Taala tak pernah kurang hadirin yang dirahmati Allah. Baik. Kesimpulannya hadirin yang dirahmati Allah Taala, ada 4 kesimpulan. Yang pertama sekali, perintah daripada Allah Taala untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, tawakal berkaitan dengan keimanan kepada Allah Taala. Yang ketiga, tawakal adalah bukti yakin dan iman kepada Allah Taala. Yang keempat, Allah Taala Maha berkuasa memberi kecukupan dan menyelesaikan apa jua permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertawakal kepadanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tawakal dalam setiap urusan kita hadirin, kehidupan kita. Ada persoalan tak tuan-tuan? Sebelum kita pergi ke kaedah yang ke-31. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan Aziz. Okey, kadang-kadang ya dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita bimbang tentang rezeki kita Ustaz. Betul. Ya, kadang-kadang adakah itu macam kita bila kita tak yakin dengan Allah ataupun kita bersangka buruk dengan Allah. Sedangkan Allah memang dah janji kan Ustaz ya. Betul. Setiap hamba dia ada rezeki masing-masing ya. Tapi at the same time kita rasa macam kita bimbang ya Ustaz. Cukup ke tak cukup? Tu macam mana tu Ustaz? Baik. Terima kasih. Sama-sama Puan. Hadirin yang dirahmati Allah. Pastinya ialah sebagai insan tuan-puan yang mana kita tak lepas daripada rasa risau, rasa gelisah, rasa macam cukup ke tak cukup. Sebab tu hadirin pentingnya kepada kita untuk kita bina iman yakin kita dengan Allah. Bila kita beriman, kita yakin tuan-puan, maksudnya bukanlah kita kata kalau kita risau tu kita tak beriman, tidak beriman tuan-puan. Cuma mungkin disebabkan suasana tuan-puan ni ataupun mungkin disebabkan kita katakan persekitaran kita yang mungkin sebelum ni tak mengajar kita untuk beriman, bertawakal, bertakwa kepada Allah, menyebabkan kita selalu risau perkara itu. Hadirin yang dirahmati Allah, fitrahlah sebagai seorang manusia dia akan risau. Benda itu tak menjadi masalah hadirin.
Cuma janganlah melampaui batas. Maksudnya janganlah disebabkan kita risau tu sehingga kita tak yakin pada Allah. Seolah-olah kita tak mempunyai Allah Ta'ala. Seolah-olah kita tak bertuhan. Seolah-olah kita tak memiliki Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita kecukupan. Sebab apa tuan-tuan? Bila ia melampaui batas, kita risau ia akan jatuh kepada lembah kesyirikan. Bila mana meyakini bahawa dia yang memberikan kecukupan. Dengan usaha dia sendiri yang akan memberikan kecukupan. Sebenarnya tidak tuan-tuan. Yang memberikan kita kecukupan adalah Allah Ta'ala. Yang memberikan kita rezeki adalah Allah Ta'ala. Yang memberikan kita keluasan rezeki adalah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala seperti mana Puan Aziz sebentar tadi. Allah telah janji rezeki buat kita tuan-tuan. Allah Ta'ala telah tulis catat untuk kita rezeki untuk kita. Apa juga bentuk rezeki tuan-tuan? Rezeki berbentuk harta ke, rezeki berbentuk apa juga bentuk rezeki, Allah Ta'ala telah catat dekat Lauh Mahfuz. Puluhan ribu tahun tuan-tuan, memang telah tercatat dah. Cuma mungkin disebabkan kelemahan iman kita tuan-tuan, disebabkan kita punya persekitaran, maka ia tak menjadi masalah jika tak melampaui batas. Tapi bila mana melampaui batas, ia bermasalah lah. Dan ia tak dikira sebagai kita buruk sangka, tidak. Fitrah, kita kena risau tuan-tuan kan. Cuma untuk menghilangkan kerisauan, menghilangkan kegelisahan tu, kita kena belajar untuk yakin dengan Allah. Macam mana untuk belajar yakin dengan Allah tuan-tuan? Bila mana kita tadabburi ayat Al-Quran berkaitan dengan tawakal, berkaitan dengan kaedah ni sebagai contoh hadirin, maka ia akan menjadi sebab kita belajar hadirin untuk kita bertawakal kepada Allah SWT. Akhirnya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita tawakal, Allah memberikan kita iman yang sempurna, iman yang tulus, bulat, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, memang kadang perkataan kita, hati kita, kedua-duanya kena sama tuan-tuan. Mungkin perkataan, hatta saya pun tuan-tuan, saya pun tengah belajar, saya pun tengah latih diri saya untuk bertawakal, yakin dengan Allah. Kadang perkataan kita mudah nak sebut tuan-tuan, Allah bagi rezeki, Allah Ta'ala yang berikan kita kecukupan. Lisan kita mudah nak sebut tuan-tuan, tapi hati kita macam mana? Hati ni yang kita nak usahakan untuk apa yang sama seperti mana lisan kita keluarkan. Hati kita tuan-tuan, kita yakin dengan Allah. Allah berikan kita kecukupan. Bahkan bukan kita saja Allah berikan kecukupan, setiap makhluk Allah Ta'ala. Allah berikan mereka kecukupan. Allah berikan mereka rezeki. Apa juga binatang yang melata kat muka bumi ni tuan-tuan, Allah yang berikan mereka rezeki. Cuma itulah beza orang beriman dan tak beriman ni tuan-tuan, adanya iman dan tawakal kepada Allah. Mukmin dia ada iman, dia ada tawakal kepada Allah. Yang tak beriman tuan-tuan, mereka tak ada iman, mereka tak ada tawakal. Mereka seolah-olah mengatakan kalau aku tak usaha ni macam mana? Hati-hati dengan perkataan kita tuan-tuan. Jangan tertipu dengan belitan ataupun hasutan iblis yang selalu membisikkan kepada kita berkaitan dengan kalau. Itu di antara pembuka bisikan syaitan. Kena hati-hati tuan-tuan ni. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jangan melampaui batas lah tuan-tuan. Usaha tapi kita yakin bahawa yang berikan kita rezeki Allah, tanpa kita menafikan usaha. Wallahu alam. Itu yang saya boleh respon Pak Aziz. Okey, baik Ustaz. Sebenarnya ada nak tanya lagi juga. Okey, contohnya macam kita dalam berinfak dan bersedekah sebab ada yang di kalangan sahabat yang kadang-kadang dia rasa sukar untuk nak mengeluarkan infak, dia kata takut kurang sedangkan Allah dah menjanjikan kan Ustaz bahawa itu dapat menyuburkan lagi dengan bersedekah dapat menyuburkan lagi tapi mungkin kerana tak yakin ke ataupun apa pun tak tahulah Ustaz sebab benda tu bila tu dia kata tak macam mana nak cakap sukarlah untuk dia nak mengeluarkan infak ataupun sedekah sebab tak yakin so kita kena yakin Ustaz. Betul kan, sebab tu Quran dan sunnah Nabi SAW jelas, terutama berkaitan dengan infak ni tuan-tuan, jelas dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW. Sebenarnya seperti mana apa yang Puan Aziz sebutkan tadi, bila mana kita keluarkan tuan-tuan, ia akan semakin subur. Cuma itulah, bila mana kita tak yakin, iman kita lemah hadirin, maka kita merasakan ia merupakan satu benda yang akan menyebabkan kekurangan. Sebaliknya tidak tuan-tuan yang dirahmati Allah. Makin banyak kita keluar tuan-tuan, makin subur harta kita insya-Allah. Cuma itulah kita katakan, dia kena latih diri. Dia kena biasakan diri insya-Allah. Lama-lama mungkin mula-mula tuan-tuan, mula-mula akan rasa berat, tapi bila mana dia dah rasa nikmat apabila kita berinfak sebagai contoh, kita melakukan wakaf pada sebagai contoh, apa juga bentuklah tuan-tuan. Sebab ia Puan Aziz, memang ia berkait dengan iman Puan Aziz. Bukan mudah daripada kita punya poket ni, daripada harta kita nak keluarkan. Memang bukan mudah tuan-tuan. Tapi itulah iman.
Bila mana beriman, yang memberikan kecukupan Allah Ta'ala, yang akan memberikan kesuburan Allah Ta'ala pada masa yang sama. Apabila kita keluarkan tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya itu untuk kita. Itu jaminan untuk kita sebenarnya. Yang kita keluarkan tu itulah kita punya. Yang kita simpan tuan-tuan, yang kita longgok-longgokkan itu tak pasti lagi kita punya. Yang pasti yang kita punya yang mana? Yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan. Sebab tu kena latih diri. Kita kena biasakan. Kalau tak biasa nak keluarkan banyak tuan-tuan, jangan keluarkan banyak dulu. Keluarkan sikit-sikit, sikit-sikit, sikit-sikit. Lepas dah biasa sikit-sikit tuan-tuan, upgrade. Lepas keluarkan sikit, tinggi sikit, tinggi sikit, tinggi sikit. Kan kalau tak biasa keluarkan contoh RM50, start dengan RM5. Mungkin sebelum tu lagi RM1 ke contoh, RM1, RM2, RM3, RM5, RM10, naik tuan-tuan RM20, RM30. Lama-lama insya-Allah akan melihat macam mana bantuan Allah Ta'ala. Yakin dengan Allah. Dan itu kita punya tuan-tuan. Sebenarnya infak sedekah ni kita bagi tuan-tuan sebenarnya telah tercatat dah untuk kita. Belum lagi apa yang kita keluarkan tu dimanfaatkan oleh orang yang kita berikan tuan-tuan. Infak yang kita bagi tu, orang yang kita berikan pun belum lagi dimanfaatkan. Kita dah dapat pahala dah. Kita dah tertulis untuk kita dah. Kan? Yang kita simpan tuan-tuan tak pasti. Yang pastinya yang kita simpan, yang kita longgakkan tu, kalau kita meninggal dunia akan menjadi milik waris, akan menjadi milik orang lain. Sebab tu jangan lupa untuk simpan untuk diri kita. Maknanya pelaburan akhirat. Belajar tuan-tuan. Kita yakin dengan Allah. Tu yang kita sebutkan tadi, belajar. Mula daripada sikit dulu, sedikit dulu. Lama-lama tuan-tuan tengoklah macam mana Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan, kelapangan, keluasan. Cuma jangan faham, bila mana kita keluarkan RM10, Allah bagi kita RM100. Jangan faham macam tu. Kita kena faham tuan-tuan rahmati Allah, rezeki ataupun pulangan yang Allah bagi ni tuan-tuan, ia bukanlah semata-mata pulangan dalam bentuk mal ataupun duit ataupun harta. Tidak tuan-tuan rahmati Allah. Banyak lagi keluasan rezeki yang Allah bagi. Kita jangan faham kefahaman sempit rezeki ni duit, harta je tuan-tuan. Tidak. Rezeki ni luas tuan-tuan rahmati Allah. Memiliki suami yang saleh, isteri yang salihah, anak-anak yang baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang baik, itu juga rezeki daripada Allah. Kesihatan yang baik, rezeki daripada Allah. Kemudahan untuk menghadiri majlis ilmu, kelapangan untuk menghadiri majlis ilmu, rezeki daripada Allah. Ketenangan jiwa, hati, rezeki daripada Allah. Ini semua rezeki tuan-tuan, bukan semata-mata duit ataupun harta. Cuma memang Nabi SAW sebut, Quran pun jelas sebut tuan-tuan. Nabi SAW kata apa? Ma naqasat al-mal min sadaqah atau kama. Tidak akan berkurangnya harta dengan sedekah. Itu sabda Nabi SAW. Maka kita kena beriman dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, apatah lagi Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita belajar tuan-tuan, belajar. Sikit-sikit insya-Allah. Lama-lama kita akan rasa nikmat ni, kita akan nampak macam mana bantuan Allah Taala kepada kita. Bahkan di antara kita sebutkan di antara doa yang mustajab ni tuan-tuan, kita boleh usahakan setelah kita bersedekah ke ataupun beramal saleh, kita boleh bertawassul dengan amal saleh ataupun sedekah kita untuk Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita inginkan, untuk Allah Ta'ala mudahkan apa jua permasalahan kita tuan-tuan, untuk Allah Ta'ala mudahkan jalan kita, apa jua bentuk yang kita hadapi ni tuan-tuan, kita mudahkan dengan amal saleh, dengan sedekah sebagai contoh, kemudian kita bertawassul, kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mudahkan kita semua insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik, kaedah yang ketiga tuan-tuan, kaedah yang ke-31 pada pagi ni merupakan potongan ayat daripada surah An-Nisa ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ولا تعضلوهن ليذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik ataupun cara yang ma'ruf ataupun cara yang baik, cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Tuan-tuan, kaedah yang ke-31 ini merupakan di antara kaedah yang berkaitan dengan keluarga ataupun fiqhul usrah,
berkaitan dengan kekeluargaan, khasnya ia merupakan di antara perintah Allah Ta'ala kepada para suami, iaitu perintah Allah Ta'ala untuk bergaul atau menggauli isteri mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Al-Allamah Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau tuan-tuan, ataupun dalam kitab beliau Al-Jassas, menyebutkan, Al-Jassas itu nama dia tuan-tuan, dalam kitab beliau Ahkamul Quran menyebutkan ini adalah perintah kepada para suami agar bergaul dengan para isteri mereka secara baik, dan di antara bentuk pergaulan secara ma'ruf ataupun secara baik adalah dengan memberikan hak-hak mereka seperti mahar, nafkah, pembahagian giliran jika mereka berpoligami, tidak menyakiti mereka dengan ucapan yang buruk dan sebagainya. Maka kaedah ni tuan-tuan khas untuk para suami. Baik, penjelasan berkaitan dengan kaedah. Walaupun kaedah ini terdapat dalam ayat yang ringkas tuan-tuan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pendek tuan-tuan ini, tetapi ia mempunyai makna-makna yang sangat agung dan bermanfaat untuk manusia. Allah Ta'ala mengembalikan perkara berkaitan perintah untuk menggauli para isteri dengan ma'ruf tuan-tuan bergantung kepada kebiasaan dan tidak membatasi dengan suatu batasan tertentu kerana terdapat perbezaan kebiasaan dan tradisi di antara negara-negara yang berbeza. Pastinya berbeza tuan-tuan ni, dalam negara kita berbeza, kita punya waqi' ataupun kita punya suasana persekitaran berbeza tuan-tuan, pastinya berbeza dengan orang-orang yang lain. Cuma secara umumnya perintah Allah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah isteri kalian dengan cara yang baik. Pada masa yang sama hadirin, para isteri juga diperintahkan untuk bertakwa dalam hak-hak suami mereka semampu mereka dan terus bersabar atas segala ujian dan dugaan selama mana tidak melanggar batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Taala, sabar ni kalau kita katakan sabar ni ada batas tak? Naam, ada batasnya. Batasnya apa tuan-tuan? Batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika ia telah melanggari batas syariat, maka tak menjadi masalah untuk kita melakukan suatu tindakan. Bukanlah bermaksud kita tak sabar tuan-tuan ni, tapi sabar ni batasan di syariat. Terutama berkaitan dengan rumah tangga ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita kena mengetahui ia merupakan salah satu perintah Allah Ta'ala untuk kita bina dengan baik. Perintah Allah Ta'ala untuk kita membawa keluarga kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersama-sama keluarga kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila berlakunya kezaliman tuan-tuan, apabila berlakunya pelanggaran dalam keluarga kita, maka kita kena usahakan untuk atasinya dengan ma'ruf. Sabar ni tuan-tuan, jangan sabar membuta tuli, tak boleh. Kan kita kena tahu sabar ni batasan di syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, apabila pasangan kita melakukan kemurkaan kepada Allah, melakukan perkara-perkara kesyirikan sebagai contoh, kita usahakan untuk tarbiyah, kita usahakan untuk ajak tuan-tuan, kita usaha untuk islah, kita usaha untuk perbaiki, tetapi nampak secara zahirnya tak ada jalan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kita tak menjadi masalah untuk kita melaksanakan tindakan untuk kita menyelesaikan rumah tangga tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, bukanlah kita nak galakkan penceraian tuan-tuan, tidak. Penceraian merupakan di antara syariat Allah SWT yang Allah Ta'ala berikan jalan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Hadirin, saya nak ceritakan, dan sebelum ni kan saya dekat bahagian keluarga, dekat jabatan agama tuan-tuan. Macam-macam keadaan tuan-tuan yang dirahmati Allah kita jumpa. Kadang kita jumpa seorang isteri datang jumpa kita tuan-tuan dalam keadaan mata muka bengkak-bengkak tuan-tuan. Mata lebam, bibir tebal tuan-tuan, berdarah. Kesan memang darah. Ya Allah, kadang kita jumpa pun subhanallah, kadang kita rasa subhanallah. Ya Allah, semua Allah pelihara kita tuan-tuan. Pelihara keluarga kita. Sebab tu kita katakan secara umumnya bila mana pasangan-pasangan yang datang dalam keadaan macam ni tuan-tuan, kita berikan dua pilihan. Secara umumlah setelah kita dengar tengok permasalahan. Yang pertama sekali tuan-tuan rahmati Allah, jika mampu untuk bersabar. Doakan kepada Allah, semua Allah bagi hidayah, taufik dan sebagainya. Tapi jika tak mampu bersabar, boleh ambil tindakan. Boleh mengambil langkah untuk fasakh dan sebagainya. Sebab ia tak menjadi satu bentuk pelanggaran dalam syarat tuan-tuan. Bahkan kemungkinan ia merupakan solusi dalam rumah tangga tersebut. Solusi. Bahkan apabila ia menggugat keimanan sebagai contoh. Bila mana pasangan tidak mendirikan salat sebagai contoh. Pasangan melakukan perkara-perkara kesyirikan. Pasangan melakukan dosa-dosa kabair, dosa-dosa yang besar. Waliyadzubillah. Setelah kita usaha untuk nasihat, setelah usaha untuk tarbiyah, islah, perbaikan dan sebagainya, tapi tak menampakkan langkah-langkah positif tuan-tuan, maka tak menjadi masalah. Bukanlah kita menggalakkan penceraian, tidak tuan-tuan, tidak sekali-kali. Bahkan penceraian itu di antara perkara yang kita katakan perkara yang kita nak jauhkan. Cuma apabila ia dibatasi dengan syariat, apabila syariat dilanggar tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dan setelah diadakan islah,
setelah diadakan perbaikan dan sebagainya, maka tak nampak jalan, maka di antara solusinya adalah penceraian. Maka kita katakan bahawasanya jangan menganggap perkara itu satu perkara yang menyebabkan kehancuran. Tidak. Tak semuanya tuan-puan ni. Bahkan apabila kita laksanakan semata-mata kerana Allah, maka ia merupakan di antara solusi sebenarnya. Baik. Cuma yang paling penting adalah para suami sekalian, khasnya saya tuan-puan. Saya juga suami. Semua Allah mudahkan saya untuk menggauli isteri saya dengan pergaulan yang baik. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri merupakan amanah daripada Allah, tanggungjawab yang besar yang kita akan jawab pikul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah seorang isteri, kedua isteri, ketiga isteri, keempat isteri, keempat, ia merupakan amanah daripada Allah. Semakin banyak isteri semakin besar amanah. Jika mampu untuk berdua, bertiga, berempat, ahlan wa sahlan. Tapi kena ingat tanggungjawab dan amanah yang dipikul bukan kecil tuan-tuan. Tapi jika bersedia, jika mampu untuk bertakwa kepada Allah, silakan. Tapi jika tak mampu tuan-tuan, sekadar satu pun alhamdulillah. Usahakan untuk menjadi keluarga yang baik, mudah-mudahan bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, kesimpulannya tuan-tuan, sebab ini merupakan di antara kaedah yang ringkas saya kira dan dijelaskan oleh penulis kitab pun dalam penjelasan yang agak ringkas. Cuma di antara beberapa kesimpulan yang kita boleh sebutkan adalah Allah Ta'ala memerintahkan para suami untuk menggauli isteri mereka dengan cara yang baik. Sebab itu sangat penting hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala untuk kita terus belajar dan terus belajar. Berkaitan dengan fiqhul usrah ni tuan-tuan, fiqh kekeluargaan ni, ia merupakan satu proses menuntut ilmu sehingga kita bertemu dengan Allah tuan-tuan. Proses menuntut ilmu sehingga kita bertemu dengan Allah. Jangan berhenti setakat umumnya orang kata apa tuan-tuan, dah belajar dah kursus kahwin dulu. Kursus kahwin tuan-tuan secara umumnya orang tak fokus pun. Banyak benda yang kita memang tak sempat nak tangkap pun tuan-tuan. Banyak benda yang kita pun tak tahu banyak benda. Sebab dah kursus pun dalam keadaan tak lama tuan-tuan. Apatah lagi kalau yang online sekarang ni lagi lah tuan-tuan kan sebagai contoh. Maka proses belajar ni tuan-tuan kita kena teruskan. Menuntut ilmu ni tuan-tuan untuk suami dan isteri sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus tuan-tuan. Isu-isu hukum ahkam berkaitan kekeluargaan kita kena pelajari. Supaya apa tuan-tuan rahmati Allah? Supaya keluarga kita bawa ke arah jalan yang benar. Supaya kita tak melanggar batasan-batasan syariat. Kemudian yang kedua, setiap pasangan suami isteri wajib untuk terus menuntut ilmu seperti yang saya sebutkan sebentar tadi tuan-tuan. Ajak pasangan kita sama-sama tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk terus menuntut ilmu. Kan contoh, ajak dengan hikmah, dengan kasih sayang, pujuk rayu tuan-tuan rahmati Allah kan. Kalau boleh ajak sama-sama kuliah, silakan. Kalau tak mampu tuan-tuan, berikan link-link YouTube yang bermanfaat, potongan-potongan tazkirah yang bermanfaat, poster-poster yang bermanfaat kepada pasangan kita sebagai contoh kan. Lagilah tuan-tuan rahmati Allah kan. Kalau kita tak mampu nak sampaikan secara terus, kita bagi link-link, kita bagi tahu abang boleh tengok video ni sangat bermanfaat. Boleh sama-sama belajar. Cuma itulah tuan-puan rahmati Allah Ta'ala dalam hubungan suami isteri ni. Tak nak tuan-puan, contohlah sebagai seorang isteri, dia nak tegur suami. Suami ni tuan-puan memang secara fitrahnya dia tak suka kalau ditegur dalam bentuk mengajar. Kan memang itulah ego seorang suami tuan-puan. Dia kena ditegur dalam keadaan hikmah kan. Walhal sebenarnya suami pun kena tegur isteri dalam keadaan hikmah. Sama-sama dua-dua tuan-puan. Cuma nak ceritanya kalau suami ni memang macam tu. Hatta kalau kita dengar asatidah kita yang dalam fiqh kekeluargaan ni tuan-puan, yang banyak nasihat-nasihat kita berkaitan kekeluargaan. Nasihat suami ni tuan-tuan puan-puan khasnya dia kena dalam bentuk bukan mengajar, bukan dalam bentuk hardikan ke sindiran ke, la. Dia dalam bentuk pujuk rayu sebagai contoh kan, dalam keadaan kata-kata yang lembut. Macam itulah tuan-puan ni khas ni. Sama juga sebagai seorang suami nak tegur isteri kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang hikmah. Dan kita pun sebutkan sebelum ni tuan-puan, kaedah yang mula-mula sekali kita kongsikan. Allah berfirman, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Dan manusia yang paling berhak di antaranya untuk kita ucapkan perkataan yang baik adalah pasangan kita. Sama ada suami ataupun isteri kita. Apatah lagi ibu ayah kita juga kan. Lebih-lebih lagi tuan-puan. Cuma itulah kadang-kadang bila mana kita tak ketahui kaedah Quran ataupun kita terlepas pandang orang lain, kita usaha untuk cakap perkataan yang baik. Kan kita pilih perkataan yang baik, kita pilih perkataan-perkataan yang tak menyinggung perasaan orang lain. Tetapi untuk pasangan kita tuan-puan, kita tak jaga hati-hati mereka. Sedangkan yang berhak lebih untuk kita jaga hati-hati mereka siapa? Pasangan-pasangan kita. Sebab itulah kita kena sama-sama terus belajar-belajar insya-Allah, memperbaiki diri kita daripada hari ke hari.
Semoga sebab itu tuan Allah memudahkan kita insya-Allah. Kemudian yang ketiga, Islam adalah agama yang syumul. Nah, dalam perkara yang sebesar-besarnya tuan-tuan, sehinggalah sekecil-kecil perkara. Semuanya ada di dalam Islam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang terakhir sekali tuan-tuan yang dirahmati Allah, perintah Allah Taala untuk kita memahami Al-Quran dan juga isi kandungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan insya-Allah untuk terus berada di atas jalan menuntut ilmu, khasnya berkaitan dengan Quran ini tuan-tuan, sebab Quran merupakan kalamullah. Quran merupakan di antara perkataan Allah Subhanahu wa taala yang mana kita terus belajar tuan-tuan, terus belajar, kita faham insya-Allah, dan kita amalkan, menjadi sebab hidayah taufik untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita berada di atas jalannya insya-Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan tak tuan-tuan nak tanya sebelum kita tutup insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini, dan semoga ilmu yang bermanfaat kita dapat pada pagi ini insya-Allah. Ada persoalan hadirin? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan mereka, yakni isteri-isteri kalian, dengan pergaulan yang baik, pergaulan yang ma'ruf. Para suami pun sama, hadirin tuan-tuan ni, saya pun suami juga. Ingatlah pengorbanan isteri kita, pengorbanan ibu kita, yang banyak korban untuk kita. Isteri lah kan, dalam konteks ayat ni untuk isteri kita. Berapa besar pengorbanan mereka dalam keadaan mereka dibesarkan oleh ibu ayah mereka dalam keadaan yang baik, alhamdulillah, dalam keadaan dah siap dah, kan kita datang melamar mereka. Adakah kita nak mengabaikan mereka? Dalam keadaan tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, kita usahakan insya-Allah. Pastinya ujian demi ujian tuan-tuan akan menimpa dalam rumah tangga kan. Tahap 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apatah lagi kalau dah agak berusia hadirin. Apa yang akan menyebabkan rumah tangga itu kukuh, teguh berdiri hadirin yang dirahmati Allah sehingga kesyukur Allah Ta'ala? Iman dan Islam, iman dan Islam dan juga akidah yang benar kepada Allah, kasih sayang tuan-tuan. Sebab itu kita sama-sama lah insya-Allah untuk terus belajar, terus kita semarakkan rumah tangga kita dengan iman, amal agama hadirin. Insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan kurnia kepada kita, keluarga kita, dengan sakinah, mawaddah dan juga rahmah insya-Allah. Nak sakinah, mawaddah, rahmah ni tuan-tuan tak ada jalan lain tuan-tuan. Dia kena dengan agama dan amal agama. Kecantikan, apa lagi tuan-tuan rahmati Allah, kekuatan, semuanya akan pudar, semua akan hilang sedikit demi sedikit. Yang akan meneguhkan apa tuan-tuan rahmati Allah? Iman dan juga amal yang saleh. Ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Haji, silakan. Ada persoalan lah Ustaz tentang tawakal tadi kan. Ya, Haji. Mutakhir ni, ramai orang mengaitkan dengan kaedah SOP. Ya. Menyebabkan mereka agak gagal ataupun menemui kepayahan untuk datang solat, sama ada solat waktu ataupun solat Jumaat. Ya. Dan ada beberapa orang yang mengatakan yang dah terlampau lama, dah berbulan-bulan tak dapat solat Jumaat. Ya. Saya melihat mereka ni dari segi penampilan lah, sebab kita agak kenal lah kan golongan-golongan ni. Mereka bagi alasan ialah SOP yang ketat, menggunakan Masjid Pro, lepas tu menggunakan pendaftaran terawal, siapa dulu, siapa cepat, macam itulah kan. Jadi saya lihat mereka ni tidak ada usaha dalam mencari kaedah-kaedah lain, sama ada pergi ke masjid-masjid atau surau-surau Jumaat yang berdekatan untuk dia orang dapat solat. Dia cuma menetapkan satu tempat, contoh Masjid Asy-Syarif kan. Dia nak dekat Masjid Asy-Syarif, sedangkan masjid-masjid sekitar kita ada lagi. Jadi usaha dia orang kurang. So dia hanya bertawakal untuk pergi Masjid Asy-Syarif tanpa berusaha untuk pergi dapatkan solat Jumaat di tempat lain. Macam mana kita nak bagi tahu golongan ni tentang kaedah tawakal yang kita belajar tadi? Baik. Itu saja Ustaz. Terima kasih Tuan Haji, jazakumullah khairan. Hadirin yang rahmati Allah, sebab itulah dalam keadaan zaman ni,
kita berada di satu bentuk zaman yang akhir zaman tuan-puan, dan ketika mana sekarang ni hadirin, sekarang ni kita berada dalam suasana kita amal agama dalam keadaan yang payah. Payah maksudnya apa tuan-puan? Dalam keadaan penuh dengan ujian, dan pastinya mengamalkan agama dalam keadaan payah dan ujian ni tuan-puan, ganjaran pahala dia, keutamaan dia lebih afdal berbanding keadaan yang biasa. Dan pada masa yang sama, hadirin yang dirahmati Allah, perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW untuk kita bersabar menghadapi ujian ni hadirin. Apabila kita berbicara berkaitan dengan wabak dan taun ni, apabila kita menelusuri hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan penyakit wabak taun ni tuan-puan, Nabi SAW kata ia merupakan rahmat bagi orang beriman kepada Allah SWT. Maka Allah memerintahkan kita untuk bersabar. InsyaAllah wabak ni tuan-puan akan pergi, wallahualam bila, cuma kita bersabarlah. Dan memang ujian susah payah tuan-puan, dalam keadaan kena daftar solat Jumaat kan, nak pergi solat fardu pun, solat jarak-jarak kan. Memang itu di antara benda yang memang hati kita sebagai mukmin yang memang dah biasa solat rapat-rapat akan rasa tuan-puan, akan rasa macam ya Allah. Tapi ini ujian untuk kita tuan-puan, dan ia merupakan satu perkara yang syar'i, tak menjadi masalah pun. Nak kena pakai mask, nak kena bawa sejadah, maka kita sabar insya-Allah. Mudah-mudahan sebab kesabaran kita menghadapi keadaan ini, ia menjadi sebab keridhaan Allah Ta'ala kepada kita. Macam mana untuk kita sampaikan kepada mereka, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala? Pertama sekali kita doakan mereka. Doa. Semua Allah bagi hidayah, petunjuk insya-Allah. Keduanya kita mungkin boleh sebutkan ataupun kita boleh slow talk dengan mereka. Kena usahalah untuk daftar. Janganlah kalau dah lama sangat tak solat fardu Jumaat. Kalau sekarang ni saya rasa tak boleh, jadi kita tak boleh terima lah tuan-tuan alasan kita dah lama tak solat Jumaat. Sebab memang kita ada ruang dan peluang. Usaha kita, tawakal kita bukannya takkan, tawakal kita tuan-tuan macam kita sebutkan tadi. Tawakal yang benar adalah dengan usaha. Dengan usaha tuan-tuan. Usaha tak menafikan tawakal. Tawakal yang sebenarnya adalah didasari dengan usaha. Quran dan Sunnah sabit berkaitan dengan usaha ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka jika kita tinggalkan solat fardu Jumaat tanpa kita usaha untuk daftar, nak mau macam mana? Dah sistem kita dekat sini macam tu. Maka kita sabarlah tuan-tuan. Dan semoga Allah Ta'ala angkat segala musibah. Maka kita kena usaha untuk daftar. Dan apabila kita daftar mungkin dah penuh, maka ia menjadi uzur kepada kita tak menghadiri Jumaat pada waktu tu. Tak menjadi masalah. Usaha pula untuk minggu depan. Contoh minggu depan tak dapat pula daftar, maka menjadi uzur tuan-tuan. Tapi yang tak uzur ni bila mana kita tak usaha daftar. Dan ia merupakan yang antara tanggungjawab kesalahan kita sendiri bila kita tak daftar dan kita tak usaha. Dan secara umumnya tuan-puan, JK Masjid Surau ni insya-Allah mereka pun ada hati, mereka pun ada iman. Kita boleh secara direct dengan mereka tuan-puan, kenalan kita kan, ahli qaryah. Kita boleh beritahu contoh, lama sangat dah start solat fardu Jumaat ni Tuhan Haji boleh tak bagi saya tempat. Itu pun usaha juga kan. Maka kita akan mudahkan insya-Allah. Paling utama Haji kita doakan mereka dan kita usaha untuk dekati mereka insya-Allah. Mungkin mereka salah faham. Mungkin mereka kita katakan persekitaran mereka, rakan-rakan mereka pun memahami dengan kefahaman yang tak benar, menjadi sebab mereka ada satu bentuk kefahaman demikian. Maka sebenarnya bila tak usaha itu merupakan salah faham berkaitan dengan tawakal. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu je lagi yang saya boleh respon. InsyaAllah kita sama-sama doa lah tuan-tuan ni, semoga Allah Ta'ala angkat segala musibah COVID-19 insyaAllah, dan kita dapat menjalani kehidupan kita seperti mana biasa sebelumnya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat insyaAllah. Saya kira setakat itu tuan-tuan pertemuan kita pada pagi ini, insyaAllah. Kita bertemu lagi pada pertemuan kita akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khair khalqi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.